الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib bulanan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua mendapat keampunan daripada Allah, kita semua mendapat rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Bidayatul Hidayah. Sambungannya masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan cara-cara meninggalkan maksiat batin, iaitu maksiat melibatkan hati. Sambungannya berkaitan dengan tajuk perkara yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub, yang telah kita bincang sebelum ini tetapi belum lagi sampai kepada penghujungnya. Malam ini kita teruskan perbahasan berkaitan dengan sifat ujub. Muka surat 149 tulisan Jawi, tulisan Rumi, tuan-tuan kena tengok pada penanda masing-masing. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Dan alamat yang nampak bagi orang yang ujub itu di dalam majlis orang ramai. Nak kenal orang yang ujub. Ujub ni rasa syok sendiri ataupun promosi diri sendiri. Walha tak hebat mana pun. Maksudnya tak hebat mana pun di sisi Allah, tapi dirasakan dialah antara orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya tidak sehebat mana di sisi Allah. Zahirnya macam itulah. Lalu antara tanda-tanda dan alamat seseorang yang telah kena penyakit ujub. Ujub ini merupakan salah satu daripada sifat hati, sifat tercela yang duduk di dalam hati, sifat mazmumah yang duduk dalam hati kita, yang menjadi penyebab bila mana kena penyakit ini kita dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan amal ibadah kita. Ada tanda-tanda dibincang oleh para ulama, antaranya Imam Ghazali rahimahullahu taala, dan alamat ataupun tanda-tanda yang nampak kita lihat bagi orang yang ujub itu bila mana dia berada di dalam majlis orang ramai. Kalau dia duduk dalam majlis orang ramai, perkumpulan orang ramai, maka tindak tanduk dia macam mana? Ialah ia selalu suka mengangkatkan dirinya. Bila mana dia bercakap dalam kelompok orang ramai, dia akan cerita berkaitan dengan kelebihan-kelebihan diri sendiri, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri sendiri. Dan pada masa yang sama, pada masa itu juga
menjatuhkan orang-orang yang ada dalam majlis tersebut. Itu tanda orang yang kena penyakit ujub. Dia promosi diri sendiri, lebih lagi bila mana dalam kelompok orang-orang yang ramai. Dia cerita kelebihan dan kemampuan yang ada pada diri dia, walhal di hadapan dia tu betapa ramai orang yang lebih hebat daripada diri dia. Itu tanda orang ujub. Kalau dia duduk dalam kelompok orang ramai dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain. Dia anggap diri dia lah segala-galanya, walaupun di hadapannya ketika itu betapa ramai orang yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala duduk depan diri dia, tapi dia rasa dia lah segala-galanya, hebat. Dan ia suka menonjolkan diri di dalam perbincangan. Bila mana berbincang, dia suka nak tonjolkan kelebihan diri dia sendiri, nak suruh orang kata pendapatnya pendapat yang terkedepan, pendapat yang bagus, pendapat yang boleh diguna pakai. Bila mana cadangannya diterima, dia rasa seronok. Bila mana dia bagi cadangan tertentu, cadangan itu diterima, dia rasa seronok sangat. Tetapi bila mana cadangan yang ditolak, dia rasa duka cita. Dalam Islam, Nabi mengajar kita bila mana kita berdepan dengan suasana dalam masyarakat, suasana orang ramai, bila mana kita bagi cadangan kita diterima, maka kita kena istighfar banyak-banyak. Takut dengan cadangan kita itu, dengan luahan idea kita ketika itu menjadi penyebab jemaah yang didokong ketika itu, mesyuarat yang sedang berfungsi ketika itu, bila mana terima pendapat kita, menjadi penyebab robohnya institusi yang sedang diperjuangkan, jemaah yang diperjuangkan. Maka Nabi ajar kita, bila mana diterima cadangan kita ketika itu, kita kena istighfar. Takut-takut ianya merosakkan orang lain juga. Tapi berlaku tak zaman kita hari ni? Tak berlaku kan? Orang tolak yang kita punya keluar majlis tu, dalam kelompok orang ramai, tiba-tiba cadangan kita ditolak oleh kelompok orang ramai ketika itu, maka sepatutnya kita kena ucap Alhamdulillah. Pasal selamat dak diri kita, selamat diri kita daripada orang terima cadangan kita ketika itu. Kita tidak merosakkan orang ramai dengan sebab cadangan kita. Tu sepatutnya macam tu. Tapi berlaku tak? Susah nak berlaku perkara hak disebut oleh para alim ulama, khususnya ulama tasawuf. Susah nak berlaku perkara ni dalam masyarakat kita. Pasal orang berlumba nak menonjol diri zaman hari ni. Berlumba, lagi orang ramai lagi nak tonjol diri. Lagi ramai orang dengar, lagi ramai kelompok ketika tu, lagi kita nak promosi diri. Pasal zaman hari ni, zaman kita bertarung jawatan. Zaman nakkan jawatan, nakkan harta kekayaan. Lalas sekali berlumba-lumba lah nak promosi diri. Salah tak? Salah kedudukan tersebut. Salah kedudukan tersebut. Kita tengok, tu tanda-tanda dia. Kita muhasabah diri, tuan-tuan. Kena tak perkara ni pada kita? Kalau kena, kita boleh istighfar, taubat pada Allah. Kalau tak kena, kita minta jauhlah daripada Allah Ta'ala, daripada terkena penyakit-penyakit ini. Kerana inilah zamannya. Inilah zaman yang sedang memfitnahkan kita dengan penyakit-penyakit yang disebutkan ini. Seterusnya, dan orang yang takabur, tidak senang dan tidak senang kalau orang lain menolak pendapatnya. Kalau dia bagi pendapat, ada orang tolak, ada orang menentang pendapat ketika tu, maka dia rasa tak sedap. Tu tanda orang bersifat dengan sifat ujub. Siapa pun boleh bagi pendapat, yang menerima itu tengoklah keputusan kan. Keputusan mesyuarat.
Nisbah pada mesyuarat. Contohnya mesyuarat agung di peringkat masjid ke, di peringkat apa sekalipun, semua orang boleh bagi cadangan. Diterima ataupun ditolak, hak tu lain cerita. Kalau diterima, terimalah. Kalau ditolak, jangan rasa apa-apa. Sepatutnya. Tapi yang ditolak itu hari ni, tiba-tiba ditolak. Perancangan hebat dah, tiba-tiba orang tak nak juga. Tiba-tiba kita tengok ada perancangan-perancangan lain. Sebelum ni tak ada. Elok je bercakap sebelum ni. Dalam kelompok yang sama sebelum ni, tak ada bersalam-salaman laki perempuan. Tiba-tiba kalah dalam pertandingan, orang tak nak pada kita, tak nak sokong kita, tiba-tiba duduk sebelah sana. Bersalam-salaman laki perempuan. Tak adalah halal haram. Sebelum ni ada halal haram, tiba-tiba duduk sebelah sana. Bersalam-salaman laki perempuan menjadi perkara biasa. Ni hak paling kita takut sebenarnya. Pasal benda? Pasal penyakit ada dalam jiwa. Penyakit ada dalam jiwa, tak nak terima kekalahan, tak nak terima teguran orang, tak nak terima kritikan daripada masyarakat. Sepatutnya kita kena bersedia. Kena bersedia. Lebih lagi orang yang memimpin. Orang yang memimpin, sama ada ketua keluarga sebagai ibu dan ayah, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin negeri dan negara, semua kena bersedia bila mana berdepan dengan kritikan masyarakat. Cadangan-cadangan kita kadang-kadang orang tak setuju, kena terima. Kena terima. Pasal cadangan kita ni kita seorang. Orang yang meneliti di luar sana, ramai yang sedang meneliti. Sebab tu jangan tonjolkan penyakit dalam hati kita sebenarnya. Kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila mana kita balik pada Quran Sunnah, kita buat kerja ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar kita dasar Quran dan Sunnah. Orang tolak pun kita tetap berjuang Quran Sunnah. Orang tak nak pada kita buat masa hari ni, tak apa, kita buat. Kita berjuang secara tanpa jawatan. Yang penting kita berjuang bukan kerana jawatan. Jangan dengan sebab jadi imam kita pun datang masjid pasal jadi imam. Lepas tak jadi imam tak datang masjid. Itu ada penyakit dalam. Dalam ada penyakit. Semasa jadi ahli jawatan kuasa di masjid, di surau, datang. Selepas tak ada jawatan dah, bulan 10 ni pemilihan baru. Lepas ni tiba-tiba tak ada jawatan. Tak datang lagi masjid surau. Ni ada penyakit dalam. Saya kiyas ni dengan sebab kita duduk dalam suasana masjid kan. Di luar sana tuan-tuan kiyas sendiri. Kena kiyas sendiri. Tu kedudukan dia. Sebab tu kalau kita buat kerja jangan kerana jawatan. Jangan kerana habuan-habuan yang ditawarkan. Kita buatlah lillahi ta'ala. Kita buat kerana nak mencari mardatillah. Susah ke senang kita tetap mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemampuan yang dimiliki, yang telah dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali patah semangat. Tetapi berlaku sebaliknya pada hari ini. Yang kita nampak kecelaruan di peringkat tertinggi pada hari ini, inilah dia. Kerana tak nampak nilai perjuangan itu kerana Allah. Bila mana nilai perjuangan itu bukan kerana Allah, tak ada jawatan, maka orang tak pilih, maka adalah perancangan-perancangan lain dibuat untuk pastikan matlamat sebenar kerana jawatan, kerana wang ringgit, kerana apa saja habuan-habuan dunia yang menjadi hala tuju utama tak dapat, maka mereka akan cari hala tuju yang lain walaupun ianya bercanggah dengan syariat, walaupun ianya terpaksa ditunduk kepada golongan kufar. Nak sampaikan matlamat, nak sampai kepada hala tuju yang dikehendaki, sampai satu tahap tunduk kepada golongan kufar. Ini satu perkara yang cukup besar percanggahannya di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu kita sedar. Zaman kita pada hari ini, perkara ini antara perkara yang sedang hebat diperkatakan dalam masyarakat pada hari ini. Sebab tu kita tuan-tuan, asas di mana saja kedudukan kita, akidah Islamiyah merupakan asas yang paling pokok, asas yang paling teguh, yang perlu kita gilat daripada masa ke semasa. Di mana saja kita berada, maka itu asas kita. Jangan gadai prinsip keagamaan, jangan gadai prinsip akidah, jangan gadai
prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Walau apa pun Allah Subhanahu wa taala uji kita. Baru Allah Taala uji sikit je hari ni. Uji dengan jawatan haru biru. Allah Taala uji dengan jawatan di dunia. Jawatan di dunia ni, matlamat dunia ni, kalau nisbah pada negara kita hari ni, orang sedang berlumba-lumba nak pergi mana? Nisbah kepada politik, nisbah pada tompok pemerintahan, orang sedang berlumba-lumba nak ke Putrajaya. Matlamat Putrajaya, sikit-sikit Putrajaya. Ni satu matlamat yang cukup bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Putrajaya itu merupakan satu tempat yang menggambarkan kedudukan tertinggi di sebuah negara kita pada hari ini. Tetapi kita kena ingat, walaupun matlamat Putrajaya, sebelum Putrajaya itu tuan-tuan, perlu kita ingat mardatillah itu menjadi perkara pokok dalam setiap gerak kerja kita. Kalau matlamat Putrajaya sekalipun tiba-tiba kita terpaksa tunduk kepada golongan kufar, ada erti tak? Tidak ada erti. Kalau kita dapat jabatan tertinggi sekalipun, kalau kita dalam kehidupan harian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada erti tak? Tidak ada erti. Sebab tu berhati-hati kita, tuan-tuan. Jangan terlalu gopoh. Jangan terlalu gopoh pada hari. Sebab itu yang gopoh itu kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Gopoh itu kerja buat daripada syaitan. Gopoh, cara ni lambat nak dapat kemenangan. Contoh, kalau ikut apa yang dinyatakan oleh para alim ulama berasaskan Quran dan Sunnah, lambat nak dapatkan kemenangan. Contoh, tak yakin dengan apa yang diperjuangkan oleh para ulama sebagai pewaris Nabi. Dia kata lambat dengan cara ni. Ni kedudukan yang sedang berlaku hari ni. Tadi saya kias dengan masjid ni, hak di luar pula. Cuma tak sebut nama. Malah nak sebut nama, tuan-tuan. Nanti jadi isu pula. Kedudukan dia kita kena faham pada hari ni, tuan-tuan. Saya sebut macam tu, tuan-tuan, supaya kita faham nilai kehidupan kita ni, tuan-tuan, bukanlah nak cari kejayaan dunia semata-mata. Bukan nilai kejayaan dunia, bukan keagungan dunia semata-mata. Kita hanya singgah semata-mata di dunia ini. Lepas ni nak pergi mana? Kita nak pergi ke alam akhirat. Lepas ni kita ke alam barzakh. Lepas ni kita ke alam akhirat. Hala tuju sebenar kita bila mana tempat yang hakiki kita ialah akhirat, maka tak dapat tidak di dunia ini lagi kita pastikan kita terlibat dengan mencari mardatillah. Bertepatan dengan syariat Allah. Cara tindak tanduk kita kena tepat dengan syariat Allah. Tak dapat tidak. Kena macam tu. Sebab tu jangan keliru kita, tuan-tuan. Jangan pernah rasa keliru dengan golongan-golongan tertentu. Okay. Tetapi kalau dah ada penyakit, susah nak istiqamah sebenarnya. Ada penyakit kat dalam ni, dirasa kita hebat, mana boleh orang lain duduk di tempat tersebut. Itu masalah. Walaupun orang tak nak pada kita, orang tolak dah kita sebenarnya. Tapi nak juga. Itu penyakit kat dalam sebenarnya. Penyakit apa tengah kita bincang ni? Sedang kita bincang ni, ni penyakit ujub. Ini penyakit takabur dalam ni juga. Ini penyakit sum'ah juga dalam ini. Menjadi penyebab kita pada hari ini berdepan dengan suasana yang sempit pada hari ini. Sempit. Cara pembawakan pada hari ini jadi keliru masyarakat. Keliru tak? Keliru habis masyarakat pada hari ini. Dengan sebab golongan-golongan yang sedang menampilkan kedudukan mereka itu, hilang kepercayaan mereka itu dengan dasar Quran dan Sunnah pada hari ini. Walaupun mereka berjuang atas nama Islam juga, tuan-tuan, tidak ada Islam yang lain selain daripada Islam yang diperjuangkan oleh Nabi. Sebab itu slogan perjuangan telah bermula. Sudah bermula. Tuan-tuan, perjuangan tuan-tuan bukan mula pada hari ini. Perjuangan telah dimulakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu. Kita hanya meneruskan mata rantai perjuangan sahaja. Kita bukan orang yang memulakan. Salah kalau kita berpegang kita yang memulakan perjuangan itu. Salah. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila mana kita cerita pasal Islam, maka kita nampak Islam yang diperjuangkan oleh Nabi dulu. Islam yang diperjuangkan oleh Nabi bermati-matian.
berdepan dengan cemuhan dalam masyarakat, tuduhan-tuduhan yang tertentu kepada Nabi, maka kita mesti berdepan dengan suasana tersebut juga. Walaupun kita bukan seorang Nabi. Kita hanya meneruskan mata rantai. Jangan sekali-kali kita cari ubah suai haluan yang diperjuangkan oleh Nabi itu. Kan kita dah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali dalam solat tu, setiap rakaat ada permintaan tersebut. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami, hidayahkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan siapa ni? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka itu. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka yang telah mendapat nikmat itu ialah daripada golongan para nabi dan rasul, para siddiqin, syuhada dan para salihin. Inilah mereka-mereka yang telah dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga disebut oleh para alim ulama pada kita berkaitan dengan jalan yang lurus itu, tidak ada jalan lain selain daripada jalan yang ditinggalkan oleh Nabi, iaitu jalan Islam, jalan syariat yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak takut tambah kau? Tidak ada jalan takut tambah, tuan-tuan. Teruskan sahaja, istiqamahkan saja sehingga kita mendapat kemenangan. Kalau tak dapat di dunia, kita pasti dapat di akhirat, kalau ianya berasaskan perjuangan Nabi dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Buang penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita, kerana ia merosakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penyebab kita futur di dalam segala gerak kerja ketaatan. Seterusnya, dan orang yang takabur tidak senang apabila ia diberi nasihat. Orang yang ada sifat takabur, orang yang ada sifat ujub, bila mana orang nasihat dia tak senang hati, seolah-olah dia ni dah betul semua dah. Siapa kita yang betul semua? Kita ni hamba yang tak sunyi daripada salah silap. Hebat mana pun kita, label mana pun kelulusan pengajian kita ni tak sunyi daripada salah silap. La yakhlu anil khata'i wan nisyan. Manusia macam kita ni, al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan, tidak sunyi daripada salah silap, lupa. Tu standard manusia. Tu standard kita manusia. Sebab tu bila mana kita ni kadang-kadang lupa, kadang-kadang silap, kadang-kadang terlibat dengan dosa, maka masa itulah kalau ada orang tegur kita, kena belapang dada, kena ucap terima kasihlah banyak-banyak kerana tolong tegur saya. Sepatutnya macam tu tak? Sepatut macam tu. Ada orang tolong tegur kita, orang tolong nasihat kita, alhamdulillah, kita tidak tersasar jauh terlalu lama kerana ada orang tukang tegur kita. Kena terima kasih. Tapi hari ni orang tegur macam mana? Susah orang nak terima teguran. Salah satu tanda-tanda orang yang bersifat takabur, sifat ujub, iaitu bila mana ditegur, dia terasa tak senang hati dengan teguran-teguran tersebut, sekalipun dia duduk dalam keadaan salah ketika itu. Tu. Dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Bila mana dia bagi nasihatnya dalam keadaan kasar bahasanya. Dia guna bahasa-bahasa yang kasar dalam menasihati, seolah-olah dialah yang terbaik, tak ada cacat cela. Yang orang depan dia ni tak ada nilai satu sen pun, seolah-olah macam tu. Lalu digunakan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kesat. Ini tanda orang yang kena penyakit ujub, penyakit takabur. Maka sesiapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Dan sebaiknya hendaklah engkau mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik, bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Ni orang betul-betul baik sebenarnya. Kalau kita anggap kita ni baik, tapi
Tapi di sisi Allah Ta'ala belum tentu lagi. Tu belum baik lagi tu. Kita rasa kita baik dah, kita tolong orang. Kan? Tapi hakikat di sisi Allah kita tahu tak? Tak tahu kan? Sebab tu jangan kita rasa kita ni dah ulang alik masjid, kita rasa kita ni ahli syurga dah. Kan? Kita menderma ni, kita ni ahli syurga dah. Kan? Kita buat ketaatan ni macam kita tu ahli syurga. Tu kita baru mencuba nasib dia panggil. Kita sedang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala lihat penampilan kita itu dengan pandangan rahmah, dengan pandangan penerimaan Allah Taala terhadap kita. Kan? Kalau yang taat pun kena ada rasa macam tu, kalau yang tak taat macam mana? Kan? Kalau yang taat ulang alik masjid pun rasa tak berapa nak selamat, kalau yang sememangnya tak terlibat langsung duk ulang alik tempat-tempat yang bercanggah dengan syariat, bagaimana? Kan ada orang bercakap, dia kata Allah, yang pakai tudung tu belum tentu pun syurga. Kalau pakai tudung belum tentu syurga, yang tak pakai tudung confirm neraka. Kalau ni kita nak bercakap lah kan. Kalau nak bercakap lah, tapi jangan bercakap macam tu, tak boleh. Kita kena bercakap kan? Yang pakai tudung belum tentu syurga. Kan? Kalau dia bercakap macam tu, yang tak pakai tudung tu belum tentu lagi dia ni kan? Ke neraka sebenarnya. Betul tak? Manalah tahu satu masa nanti, hari ni dia sibuk dengan maksiat, satu masa nanti dia dapat hidayah, tiba-tiba dia lebih hebat daripada orang yang menasihatinya ketika itu. Tidak gitu ni. Pasal Allah Ta'ala boleh membolak-balikkan hati kita. Betul tak? Allah Ta'ala boleh mengubah hati kita. Sebab tu jangan pandang masyarakat kita hari ni di luar sana sebelah mata semata-mata. Kerana hujung jatuh kita, kesudahan kita belum tentu lagi apa yang berlaku. Sebab tu kita sentiasa berdoa supaya kita istiqamah daripada awal, pertengahan dan akhirnya. Awalnya baik, pertengahannya baik dan akhirnya pun nak baik juga. Nak macam tu. Kan? Okey, tengok. Dan sebaiknya hendaklah engkau mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu ialah orang yang baik di sisi Allah. Tu hak betul-betul baik. Baik di sisi Allah. Maksud baik di sisi Allah ni macam mana? Baik di sisi Allah ni iaitu orang yang berusaha sedaya upaya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama dia berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan segala bentuk larangan Allah. Ni dia nak pergi darjat yang baik di sisi Allah. Mana Allah Ta'ala sebut inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia, yang paling baik, yang paling mendapat darjat tertinggi di sisi Allah di kalangan kamu, siapa dia? Atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Itu orang yang baik di sisi Allah Ta'ala. Takwa tu apa benda pula? Kita dengar malam hari Jumaat khatib berkhutbah. Dia kata imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu menjunjung patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menjunjung perintah Allah, patuh perintah Allah, tunduk pada Allah, dan pada masa yang sama tinggal larangan Allah dengan penuh keikhlasan hatinya. Kedua-dua, taat dengan penuh keikhlasan, tinggal larangan pun dengan penuh keikhlasan hati. Kena macam ni. Ni kita nak dapat yang baik. Kalau tak, belum lagi lah. Belum lagi. Kalau sekadar hanya beriman, sekadar dalam IC je tulis Islam, ada erti tak? Belum lagi ada erti yang sebenar. Dalam IC Islam, agama persekutuan Islam, tapi penampilan dengan cara hidup Islam, belum lagi. Pakaian Islam, tutur kata dengan cara Islam. Semua. Islam itu bukan dalam bab solat saja. Salah tu kalau kita pegang macam tu. Islam ni di semua. Semua, daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Daripada sekecil-kecil perkara ni dalam bab masuk tandas, ada cara Islam tak? Ada cara Islam. Sampailah satu tahap melibatkan perkara yang tertinggi, melibatkan pemerintahan sesebuah negara. Ada cara dalam Islam. Semua ada. Dalam bab jaga kebersihan,
dalam bab nikah kahwin, dalam bab muamalah jual beli, dalam bab jenayah, dalam bab siasah, dalam bab hubungan antara kita, berhubungan antara negeri, antara negara, semuanya ada Islam. Kita kena menyeluruh macam tu, barulah masuk dalam golongan yang terbaik. Karena Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada kita, kuntum khaira ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayat. Allah Ta'ala dah bagi tahu siapa yang terbaik. Nah, Allah Ta'ala kata kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Siapa ni? Umat akhir zaman. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ni kita ni umat yang terbaik ni. Adanya kita bukan untuk jaga diri kita saja. Bukan untuk peribadi kita saja. Bahkan adanya kita ni untuk orang lain. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Apa gerak kerja kita? Gerak kerja kita iaitu ta'muruna bil ma'ruf. Iaitu suruh orang buat benda baik. Sebelum suruh orang buat benda baik, kita kena mulakan diri kita dulu jadi baik. Sebelum kita suruh anak kita tu jadi baik, kita sebagai ketua keluarga kena jadi baik. Kena pastikan macam tu. Sebelum kita suruh anak orang bertudung, tutup aurat, pastikan anak-anak kita, isteri kita tutup, bertudung, pasal supaya dia tidak menimbulkan fitnah pada kita. Itu kedudukan. Kena suruh buat benda baik. Dan pada masa yang sama, watan hauna anil munkar, iaitu kamu hendaklah menyuruh, mencegah daripada perkara-perkara mungkar. Sebelum cegah orang, cegah siapa dulu? Cegah diri sendiri dulu. Cegah anak isteri kita dulu daripada terlibat dengan segala bentuk larangan-larangan Allah, perkara-perkara mungkar. Barulah wa tu'minuna billah, dan mereka itu beriman pada Allah. Mereka beriman pada Allah. Tahu beriman pada Allah. Ni kalau kita kata kita beriman, tiba-tiba terlibat dengan maksiat. Orang buat jahat depan kita, bercanggah dengan syariat depan kita, lantak dia lah kubu masing-masing, kita kata. Beriman ke macam tu? Belum lagi. Tak sampai kepada maksud yang sebenar. Sebelum ni saya pernah sebut, berkaitan dengan zaman kita hari ni, orang kata jangan duk jaga tepi kain orang. Betul tak? Jangan jaga tepi kain orang. Islam suruh jaga tepi kain orang, tuan-tuan. Bila mana orang buat tak betul, kita kena tegur dia. Orang dedak aurat, kita kena cerita pasal aurat. Cerita hal haram dalam masyarakat supaya masyarakat kita ni dapat kembali pada Islam yang sebenar. Sebab tu Nabi kata, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbi, wa hadha adhaful iman, atau kama qala. Nabi bagi tahu pada kita, barang siapa di kalangan kamu melihat perkara mungkar dengan mata kepala kita, depan-depan kita lihat, lalu Nabi kata falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah kamu mencegahnya dengan menggunakan tangan kamu, iaitu dengan menggunakan kuasa yang ada pada kamu. Kalau ada kuasa, guna kuasa ketika itu. Nisbah pada kita sebagai ayah dalam keluarga, kita ada kuasa terhadap anak-anak kita, guna kuasa yang ada pada kita. Guna kuasa. Tak mampu juga dengan sebab tak ada kuasa, fa illam yastati' fa bilisani, tak mampu dengan kuasa, maka cegahlah dengan lidah kamu. Kita bercakap dengan lidah kita. Tak mampu juga, fa illam yastati' fa biqalbi, tak mampu juga, cegahlah dalam hati kita. Kita benci terhadap maksiat itu kerana ia bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi ajar pada kita. Maknanya boleh jaga tepi kain orang tak? Boleh jaga tepi kain orang dengan maksud bukan nak cari silap orang, nak baiki diri kita. Dan pada masa sama, kalau kita melihat kemungkaran itu dengan mata kita, kita kena cegah dia. Yang tak boleh jaga dalam kain orang, itu tak boleh. Tepi kain boleh,
Dalam kain, bagi suami isteri dia jaga. Betul tak? Nanti kalau kita jaga, kita kena penyakit. Boleh? Jangan silap faham. Okey, terus. Maknanya orang yang baik, sebenar-benar baik ialah orang yang baik di sisi Allah. Sebab tu kita nak dapat pengiktirafan baik di sisi Allah hari ni, mencuba nasib. Semua hak Nabi bagi tahu kita nak buat. Pasal itulah jalan terbaik, jalan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari jalan lain tak ada bahagian pada kita. Kan Nabi dah bagi tahu umatku di akhir zaman nanti akan berpecah kepada berapa puak? 73 puak. Yahudi dan Nasara. Yahudi 71, Nasara 72. Kita di akhir zaman 73. Nabi kata semua sekali dihumbankan ke dalam neraka kecuali satu. Siapa yang satu? Yang masih istiqamah dengan nilai-nilai Islam, yang istiqamah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ini akan ke syurga Allah Ta'ala. Kena istiqamah. Jangan mudah patah semangat. Istiqamah hingga kemenangan. Tak dapat tidak. Kena ambil slogan tu juga. Pasal kalau tak istiqamah, takut-takut kita masuk dalam gulungan yang dihumbankan ke dalam neraka walaupun ianya majoriti. Nampak? Tu kedudukan dia. Istiqamah. Teruskan macam biasa walaupun orang pandang kita apa benda ketinggalan zaman lah. Orang kata kita ketinggalan zaman. Duk berjubah, duk berkopiah, ulang alik masjid. Doa selamat. Marhaban. Orang kata ketinggalan zaman. Tak apa, teruskan macam biasa. Boleh? Teruskan macam biasa. Okey, kita bagi laluan kepada laungan azan, lepas tu kita sambung balik insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik yang sebenar ialah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini tiada siapa yang mengetahuinya, kerana ia tertakluk kepada khatimah, iaitu akhir umur seseorang itu. Sebab tu kita hari ini tuan-tuan mencuba nasib. Kita cari cara yang Nabi tinggalkan kepada kita. Panduan yang Nabi tinggalkan kepada kita. Nabi tinggalkan kepada kita nak suruh jadi insan yang terbaik, umat yang terbaik. Berpandukan apa yang Nabi ceritakan kepada kita. Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara je sebagai asas untuk berjaya dunia dan akhirat. Nabi kata, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Nabi bagi tahu sebagai peringatan untuk kita berjaya dunia dan akhirat. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, nescaya kamu akan berjaya dunia dan akhirat, tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu dunia dan akhirat. Berjaya mendapat nilai terbaik di sisi Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Walaupun berdepan dengan caci maki, walaupun berdepan dengan kesusahan, tapi berpegang teguhlah dengan dua perkara itu, kerana kemenangan kita berasaskan dua perkara tersebut. Kalau kita nak berjaya dunia dan akhirat, apakah itu? Iaitu berpegang dengan Al-Quran dan berpegang dengan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asas yang tak dapat tidak sebenarnya. Asas yang tak dapat tidak. Kita yang Allah Subhanahu wa taala dah bagi nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat terbesar. Gilat keimanan itu, gilat Islam itu, supaya melalui iman dan Islam itu kita tampil sebagai seorang hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dapat memastikan kita sebagai seorang hamba yang bertakwa, masa itulah Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita untuk penutup umur kita itu dengan satu kalam doa yang kita minta. Pasal penutup itu yang diperhitung oleh Allah Taala. Kita minta setiap kali lepas solat, kita baca doa macam mana? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ini doa yang sering kali diulang-ulangkan oleh kita semua bila mana kita selepas mendirikan solat ataupun di mana saja kita berdoa. Kadang-kadang kita ulang doa yang sama, pasal kita tahu dan kita nampak janji-janji Allah, kemenangan sebenar di sisi Allah, baik yang sebenar di sisi Allah. Kita dapat tutup umur kita dengan husnul khatimah. Lepas tu kita berdoa, ya Allah, tutupkanlah umur kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik kesudahan, dalam keadaan benar tunduk dan patuh pada Allah, dalam keadaan kita suci bersih daripada segala bentuk dosa dan noda, dalam keadaan kita yakin kita ni sebagai seorang hamba Allah dan Allah Ta'ala tu pencipta kita. Lalu kita wakafkan seluruh kehidupan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puas hati tak kalau macam tu? Puas hati, tuan-tuan. Dan kita minta wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan kamu jadikan penutup umur kami itu ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan buruk kesudahan, dalam keadaan kita ni kufur kepada Allah, dalam keadaan bergelombang dengan dosa, dalam keadaan terlibat dengan maksiat, dalam keadaan ada sakit-baki dosa yang kita bawa bersama bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu takut tuan-tuan, benda-benda seumpama tu. Sebab tu nak jadi orang yang terbaik, ini rahsia Allah Ta'ala untuk penutup umur kita. Kita kena cari garis panduan yang ditinggalkan oleh Nabi dan berdoa sebanyak-banyaknya. Moga-moga tuan-tuan dengan istiqamah kita dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu, kita tetap akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita nak macam tu tuan-tuan. Benda ni, perkara ni perlu pada usaha dan ikhtiar berpanjangan daripada kita. Bukan sehari dua, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, bahkan seluruh umur kita mesti kita wakafkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Pasal kita mati nanti nak bawa agama. Mati nanti tuan-tuan nak bawa nilai akhirat. Mati nanti nak bawa mata wang akhirat. Hari ni orang duk risau bila mana mata wang dunia susuk nilai. Betul tak? Susuk nilai hari ni duk garu kepala walaupun tempat yang tak gatal. $1 Amerika pada hari ni dah berapa? RM4 18 sen. Ke berapa? Berapa hari ni yang terbaru? 25 dah. Ya Allah. RM4.25 dah tuan-tuan. Risau. Satu sudut memang kita risau kerana kita sedang mengurus kehidupan kita di dunia. Anak pinak kita. Kenderaan kita, rumah tangga kita, makan minum kita. Memang kena risau juga. Tapi yang lebih kita kena risau, bagaimana mata wang akhirat kita. Mata wang akhirat kita, kadang-kadang kita sanggup solat di rumah dengan satu ganjaran pahala di sisi Allah Ta'ala. Mata wang akhirat. Dalam keadaan kita tahu seruan azan memanggil-manggil kita ketika itu. Offer pada kita untuk mata wang akhirat 27 kali ganda. Berapa orang berfikir benda yang sama? Ini duduk kaluk fikir semata-mata mata wang dunia. Kena fikir, saya pun fikir tuan-tuan. Fikir juga. Semua orang kena fikir. Tapi lebih pada tu, kita kena fikir bagaimana kalau kita dijemput oleh Allah Ta'ala malam ini, adakah mata wang akhirat kita sudah cukup? Kalau kita mati pagi esok, mata wang akhirat kita, anak kita sudah pastikah anak kita anak yang saleh, anak yang salihah? Saham jariah kita, wakaf jariah kita sudah ada tak untuk backup kita? Kena tanya diri kita sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Ilmu-ilmu yang kita pelajari, adakah sudah kita manfaatkan untuk bela kita suatu hari nanti di akhirat? Kena tanya ni. Saya ni tanya diri saya tuan-tuan. Tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan masing-masing lah pula. Dalam bentuk muhasabah sebenarnya. Pasal Imam Ghazali kata, baik yang sebenar ialah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila mana baik di sisi Allah, maka Allah Taala kira penutup umur kita tuan-tuan. Nak pergi pada penutup umur ni tuan-tuan, kena usaha dan ikhtiar. Daripada awal lagi. Ikut garis panduan Islam yang sebenar. Tanpa ada takut tambah. Ni tak lepas satu-satu tambah. Islam Hadari sebelum ni tambah lagi. Sekarang ni ada lagi, tambah lagi ni. Banyak nilai-nilai tambah yang cuba diguna pakai pada hari ini dalam memastikan dunia itu menjadi milik mereka. Lalu ditakut tambah apa yang dibawa oleh Nabi. Ini satu perkara yang salah pada hari ini yang sedang diperjuangkan dalam masyarakat kita. Seterusnya, maka iktikadmu di dalam dirimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpunca daripada kejahilan semata-mata. Kalau kita iktikad dalam diri kita, kita ni terbaik, kita lah segala-galanya, tak ada siapa yang boleh mengatasi kita. Anggapan-anggapan tersebut rupa-rupanya berpunca daripada kejahilan semata-mata, bukan perkara sebenar. Itu yang akan merosakkan kita sebenarnya. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Imam Ghazali, anggapan-anggapan tersebut menjadi penyebab kita lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Kita rasa kita hebat, orang lain semua duduk bawah kita. Menjadi penyebab kita makin hari makin jauh. Makin hari makin jauh. Makin hari kita makin menindas golongan-golongan bawahan yang duduk di bawah pantauan kita. Sedangkan Imam Ghazali kata, sepatutnya janganlah engkau melihat kepada sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Setiap kali kita berdepan dengan golongan manusia, walau sejahat mana pun dia tuan-tuan, walau setua mana pun dia, walau semuda mana pun dia, maka kata Imam Ghazali, sepatutnya
sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang itu kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada engkau. Kena lihat si fulan itu lebih baik daripada kita di sisi Allah Ta'ala. Mana tidaknya, pasal kita tak tahu rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak tahu kedudukan sebenar di sisi Allah Ta'ala, dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Kita kena anggap orang lain itu ada kebaikan di sisi Allah, lebih baik di sisi Allah, dan ada kelebihan-kelebihan yang lebih hebat pada sisi Allah berbanding dengan kita. Kena anggap macam tu sepatutnya. Maka jikalau Imam Ghazali kata, maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, budak-budak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat, maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripadaku. Tengok Imam Ghazali punya pengajaran, punya kata-kata. Kalau kita berdepan dengan kanak-kanak, berdepan dengan orang muda, maka kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau berkata di dalam hati, kena kata pada dalam hati kita sendiri, budak-budak ini, orang yang lebih muda ini belum pernah lagi membuat maksiat. Lebih lagi anak-anak yang baru dalam tempoh sebelum balik. Walaupun dia budak, tengok dia buat macam-macam, tapi sebelum balik ni direkod atas nama dia, tak ada rekod dia. Baru mau majlis baru tu, kalau dia buat kebaikan, rekod atas nama mak ayah dia. Kalau dia buat kejahatan dalam tempoh sebelum balik, tak direkod atas dirinya sendiri. Tengok, tu kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena rasa, kena kata dalam hati kita, budak-budak ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah, sedangkan engkau sudah banyak berbuat maksiat. Sedangkan kita hidup lebih lama, bila mana lebih lama, kadang-kadang di rumah kita ada program maksiat, di luar rumah kita banyak maksiat, pergi pasar, pergi pejabat, dalam perjalanan macam-macam kita tersempot dengan maksiat, maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripada engkau. Sepatut kita kena rasa dia lebih baik, walaupun pada hakikat di sisi Allah Ta'ala kita baik dah, tapi jangan kata kita baik, jangan promosi kebaikan kita. Boleh? Itu kedudukan. Seterusnya, dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua, ni kita bila mana berjumpa dengan orang yang lebih tua, lebih dewasa, bila mana kita berjumpa dengan orang yang lebih tua daripada kita, maka hendaklah engkau berkata, orang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku. Dia lebih hebat ibadah pasal dia lahir dulu, dia belajar lebih banyak, dia ibadah lebih hebat daripada kita pasal dia lahir dulu. Umur dia lebih, kita orang muda bercakap lebih, perbuatan belum tentu. Kena anggap orang-orang yang sudah berumur itu lebih hebat pada kita. Hakikat kita serah pada Allah. Zahirnya kena anggap macam tu, baru ada perasaan hormat, menghormati. Muda ke tua ke, miskin ke kaya ke, ada saling hormat, menghormati. Tak ada beza di kalangan kita. Orang ini menyembah Allah lebih dahulu daripadaku, maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripadaku. Bila mana dia banyak ibadah, maka sudah tentu yang lebih tua pada kita lebih banyak ibadahnya, maka dia lebih dekat, lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding dengan kita. Seterusnya, dan apabila engkau melihat orang yang alim, ni bila mana kita berjumpa dengan orang alim ulama, maka hendaklah engkau berkata, orang yang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam. Orang alim ni dia belajar macam-macam, dia tahu macam-macam hukum hakam dalam agama, halal haramnya, perintah dan larangannya. Pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku, maka bila mana kita berjumpa dengan orang alim, kita anggap orang alim ni dia tahu macam-macam, amalan dia mungkin hebat lebih daripada kita. Pemberian yang tidak dikurniakan pada kita ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu, maka orang alim tu lebih tahu pada kita.
Pasal dia lebih belajar daripada kita. Dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya. Besar kemungkinan orang alim tu dah sampai martabat yang kita pun tidak terjangkau martabat tersebut. Dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui. Banyak perkara-perkara yang kita tidak ketahui, diketahui oleh orang-orang yang alim. Betapa aku sama dengannya. Bagaimana kita nak banding sama dengan orang alim? Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat Allah Ta'ala bagi tahu yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu itu dengan beberapa darjat. Orang yang berilmu bukan sekadar dia beriman, bahkan dia beriman dalam keadaan dia benar-benar faham, dalam keadaan dia benar-benar berilmu. Ditafsirkan oleh para ulama mufassirin. Beberapa darjat di situ ialah 700 darjat. 700 darjat. Beza antara satu darjat ke satu darjat itu antara langit dan bumi. Tengok. Itu kedudukan dia. Hebatnya kedudukan seseorang yang alim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tuan-tuan, kalau ada kelompok alim ulama tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pilih organisasi, nak pilih jemaah, tuan-tuan cari yang paling ramai alim ulama duduk dalam tu. Walaupun sana ada ustaz, sini pun ada ustaz, tuan-tuan cari yang lebih ramai ustaz duduk, alim ulama duduk dalam kelompok jemaah tersebut, maka tuan-tuan duduklah bersama dengan mereka. Pasal ulama ini pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia akhir zaman nanti Nabi kata fitnah yang akan timbul ada yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal laknatullahi alaih. Ada akan timbul satu fitnah di akhir zaman nanti. Fitnah itu lebih teruk, lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal laknatullah. Lalu sahabat-sahabat tanya, apakah itu ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, itulah ulama jahat. Fitnah yang dibawa oleh ulama jahat. Ulama ni kita boleh pecahkan pada dua. Yang pertama dipanggil ulama akhirat, yang kedua dipanggil ulama dunia. Ulama akhirat ini semata-mata mewakafkan diri untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk cari mardatillah. Ulama dunia, dia bercakap agama kerana nak cari dunia. Dia bercakap nak cari pangkat. Dia bercakap kerana pertahankan jawatan. Maka ini dia panggil ulama jahat. Maka Nabi kata, fitnah ini lebih teruk daripada fitnah Dajjal, kerana dia boleh mengelirukan masyarakat. Keliru dah masyarakat. Tengok pakaian sama, baca ayat Quran sama, tapi ulasannya berbeza, memenangkan kebatilan. Lalu Nabi kata, inilah fitnah yang lebih teruk daripada fitnah Dajjal. Itu kedudukan yang mesti dipahami oleh kita semua. Dan ketahui, dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui, maka betapa aku sama dengannya. Maknanya sudah tentu orang yang alim ni lebih hebat daripada kita sebenarnya. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, orang ni kita berdepan dengan orang jahil pula, maka hendaklah engkau berkata, orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya. Orang jahil dia buat maksiat dengan kejahilan dia. Tetapi aku mengerjakan maksiat besar dengan ilmuku. Kita buat maksiat dalam keadaan kita tahu itu larangan Allah. Kita tahu itu larangan Allah, itu maksiat, tapi buat juga. Maka Allah boleh berhujah ke atas diriku, dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maknanya kalau kita tengok orang yang jahil, jangan kita ingat orang jahil itu dia buat maksiat itu dalam keadaan dia tahu. Kemungkinan dia buat dalam keadaan dia jahil. Dia jahil. Kadang-kadang kita buat maksiat dalam keadaan kita sudah tahu, kita dah ketahui itu maksiat. Maka bagaimana kita nak berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita sudah tahu halal haramnya, dalam keadaan kita tahu ini perintah dan larangannya? Susah kita nak berdepan dengan mahkamah Qadi Rabbul Jali nanti. Maka belum tentu
kita ketika itu boleh lepas sebenarnya. Dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Jangan kita tuan-tuan tengok orang kafir, oh ni ahli neraka belaka ni. Satu sudut macam itulah zahirnya. Tapi hakikat, siapa yang tahu? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Imam Ghazali kata, dan apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi nanti ia masuk Islam, lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik atau beriman. Belum tentu lagi dia ahli neraka. Kan? Takut-takut, kan? Kemudian hari Allah Ta'ala pilih dia, tuan-tuan. Pilih dia untuk memeluk Islam, dapat hidayah, petunjuk Allah. Dia lebih hebat daripada kita, tuan-tuan. Mana kita tahu kedudukan tersebut. Dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar daripada dosanya. Bila mana orang kafir, dia masuk Islam, suci bersih, seolah-olah dia baru lahir. Kita belum tentu yang sudah Islam ni kadang-kadang, kita anggap kita dah Islam, nak taubat malah, nak beramal malah, duk bertangguh, kadang-kadang mati dalam keadaan mengejut. Tu takut. Dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar daripada dosanya, seperti keluarnya sehelai rambut daripada bancuhan adunan roti. Sedangkan aku, wal iyazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita. Sedangkan kita belum tentu. Boleh jadi berubah menjadi sesat. Sedangkan kita ni kadang-kadang awal baik, pertengahan tak baik. Kadang-kadang pertengahan baik, akhir tak baik. Tak tahu kedudukan sebenar. Sebab tu kita minta dengan Allah Ta'ala supaya istiqamah. Boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk. Sebelum ni dapat petunjuk dah, tiba-tiba jahat balik. Jahat balik. Ada juga macam tu. Sebelum ni nampak elok dengan berjubah, dengan serban. Tengok-tengok, dah jadi juara balik. Maka aku menjadi kafir. Tengok. Kalau dah sesat, jatuh pada kafir. Dan kehidupanku akan diakhiri dengan su'ul khatimah. Bila mana dah jatuh syirik, bila mana dah jatuh kafir, akhirlah dengan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin. Sedangkan aku akan diseksa di dalam api neraka, na'udzubillah. Orang yang asal kafir tiba-tiba masuk Islam dan beramal dengan Islam, mati dia masuk dalam syurga bersama dengan golongan-golongan muqarrabin. Kita yang Islam tiba-tiba tak nak beramal dengan Islam, terlibat dengan macam-macam bentuk larangan Allah, mati macam mana jadi? Bila mana kita buat macam-macam larangan Allah, mati masuk neraka, wal iyazubillah, minta jauh. Tu nasihat Imam Ghazali kepada kita semua supaya kita muhasabah diri. Atur langkah kehidupan kita, jangan sampai kita ni melihat sahabat-sahabat kita di luar sana sebelah mata. Tengok yang dedak aurat, ahli neraka tu. Tengok pakai seluar, nampak aurat, ahli neraka tu. Buka tudung, ahli neraka tu. Jangan, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Paling-paling tak boleh nak tegur, balik doa. Patut-patutnya tegurlah kita. Tapi tak mampu tegur, balik kat rumah, ya Allah. Kita minta Allah Ta'ala bolak-balik hatinya kepada kepahaman Islam yang sebenar. Kena macam tu, tak dapat tidak. Jadi cukuplah sekadar tu, masa habis tuan-tuan. Pukul 9. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan, sebagai bentuk muhasabah untuk diri saya sendiri dan kita-kita semua. Dan malam ini tuan-tuan, sebelum saya tutup ni, di belakang sana ada seorang adik tuan-tuan yang akan sambung pelajaran ke Timur Tengah, Mesir, sedikit masa lagi. Tak silap saya, seminggu selepas Raya Kurban ni, beliau akan bertolak ke Mesir dalam menyambung pembelajaran beliau. Jadi kedatangan beliau pada malam ini untuk merayu sedikit sumbangan sebagai sokongan daripada pihak kita semua. Maka tuan-tuan bolehlah menghulurkan sekadar yang termampu sebagai bentuk sokongan, sebagai saham jariah kita. Ni salah satu bentuk saham jariah kita tuan-tuan. Kerana
bila mana mengaji agama, insya-Allah zahirnya kita nampak akan lahirlah seorang ilmuwan yang hebat, seorang ustaz, seorang alim ulama. Moga-moga dengan apa yang kita hulurkan itu memberi satu kemudahan, kesenangan kepada beliau dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka tempias kebaikan itu ada juga pada kita untuk kehidupan yang hakiki di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi insya-Allah di belakang sana adik kita ada, tuan-tuan boleh bagilah sekadar yang termampu, insya-Allah. Dan yang kedua, sebelum saya tutup juga, untuk tahun ini saya meneruskan misi kemanusiaan, musafir korban dan akikah ke bumi Kemboja. Kita pergi tiap-tiap tahun, tuan-tuan, kerana kita sudah berjaya bina sebuah sekolah. Di sana hasil dana masyarakat. Sekolah tersebut alhamdulillah sudah siap sepenuhnya dan kita sudah ada pelajar di sana 250 orang pelajar. Sepenuhnya ditanggung oleh kita-kita di sinilah. Kita-kita ni maksudnya dana yang menanggung itu dana masyarakat, bukan duit saya sepenuhnya, bahkan duit jemaah-jemaah masjid, jemaah surau sekitar tempat saya kuliah sebelum-sebelum ini. Alhamdulillah, sokongan yang cukup hebat. Moga-moga itu merupakan salah satu saham jariah kita. Kerana bangunan kita semua, pelajar itu saham daripada kita semua, bukan untuk saya semata-mata, bahkan ianya saham untuk kita semua. Jadi meringankan bebanan tersebut, saya meneruskan misi kemanusiaan ini untuk support gaji guru, pendapatan guru di sana yang hanya kita hulurkan kepada mereka buat hari ini hanya RM300 seorang. Ada 4 orang guru, walaupun ramai pelajar sampai 250 orang, tapi yang mengajarnya hanya 4 orang guru. Itulah kerumitan, kesempitan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kita di sana. Jadi bersempurna hari raya Korban yang hebat ini, yang penuh dengan nilai-nilai keagungan Allah Subhanahu wa taala ini, saya meneruskan misi musafir korban, meringankan bebanan sahabat-sahabat di sana dengan menghulurkan seketul daging. Yang hari ini kita daging, tuan-tuan, tiap-tiap hari kadang-kadang penyakit dah daging, tuan-tuan, pada kita. Jadi untuk satu bahagian pada tahun ini dengan kos nilaiannya RM300 satu bahagian untuk lembu, manakala untuk seekor kambing iaitu RM600. Tuan-tuan yang berminat, tuan-tuan boleh ambil borang dan boleh isi, hantar dan kembalikan kepada saya paling lewat 2 hari sebelum hari raya Korban. Dan di dalam borang ni juga ada juga saya isikan beberapa kolom penting berkaitan dengan pembinaan masjid, tabung dakwah, fakir miskin, anak-anak yatim, berkaitan dengan sekolah agama, sekolah tahfiz dan misi-misi kemanusiaan yang lain. Dan saya alu-alukan juga tenaga-tenaga muda, tuan-tuan, untuk bersama-sama dengan saya dalam misi kemanusiaan ini. Kita alu-alukan tenaga muda yang berumur bagi sokongan dari segi sudut doa, dari segi sudut keuangan sambil-sambil. Tapi tenaga muda kita nak guna, tuan-tuan. Pasal tempat yang kita pergi ni, tuan-tuan, ada masa kita naik kenderaan, kereta, van, ada masa kita naik motor, ada masa kita terpaksa berkayuh. Kedudukan tersebut, tuan-tuan, begitu mencabar. Ada masa kita pergi tempat-tempat tertentu, kadang-kadang nak buang air pun susah, tuan-tuan. Kita tanya tandas, mereka tak faham tandas tu apa. Lalas sekali dia tunjuk mana? Ladang ubi. Tandas mereka ladang ubi, tuan-tuan. Dalam semak tu tandas mereka. Itu kesempitan hidup di sana. Sebab tu saya alu-alukan lebih lagi tenaga-tenaga muda, kalau berhajat nak pergi, bagi tahu saya secepat mungkin untuk kita uruskan perjalanan kita. Kerana kalau lewatlah. Kalau lewat mahal pengurusan tersebut. Tiket jadi mahal. Sambil-sambil tu, tuan-tuan, paling besar pada saya pergi tiap-tiap tahun, tuan-tuan, nak buang sifat-sifat kebesaran yang ada dalam diri kita. Bila mana kita pergi dalam kelompok orang miskin, kita boleh buang sifat-sifat yang kemungkinan ego, yang kemungkinan takabur, yang kemungkinan ujub. Bila mana kita pergi dalam kelompok fakir miskin ini, yang jauh lebih hebat kemiskinan, tuan-tuan, kalau nak banding dengan tempat kita. Kalau kita nak cerita, tuan-tuan boleh U-turn balik tengok CD-CD yang dirakam tahun 70-an dulu, 60-an dulu. Itulah di sana, tuan-tuan, sahabat-sahabat kita yang satu akidah dengan kita di bumi Kemboja. Maksud saya ni yang betul-betul pendalaman. Yang luar-luar ni, tuan-tuan, ramai orang dah bagi, tuan-tuan. Saya pergi tempat-tempat orang yang tak pergi lagi, supaya ianya lebih kita menjiwai kedudukan itu. Di sekadar itulah, tuan-tuan, siapa yang berminat, saya tinggalkan borang ini, tuan-tuan boleh agih dalam masyarakat kita dan hulurkan
kembali, sampaikan kembali pada saya selewat-lewatnya 2 hari sebelum hari raya kurban. Sekadar itu saja. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf pun ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.